أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بخير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين وبعد. الحمد لله. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, as-salafus salih, orang yang bertakwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam kesempatan waktu yang sedikit ini kita bersama-sama dilimpahi dengan rahmat dan juga hamparan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sebelum itu saya minta tolong tuan-tuan datang depan sikit lagi boleh? Jadikan kuliah kita ni tu dikatakan ada taman-taman syurga. Duduk dekat-dekat. Jangan takut aku tak tanya. Duduk jauh-jauh. Baik. Kita lihat pada kitab kita ni yang Musalli. Fa'lamu ya ma'syarul muslimin waffaqana Allah iyyakum wa alhamana rushdana wa a'adana min syarri anfusina. Para muslimin yang dirahmati, sedarlah bahawa kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan, dianugerahkan kecerdikan serta dilindungi daripada kejahatan diri kita. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang dikatakan muslim. Maknanya tadi Allah kurniakan kita ni agama, sebagaimana pernah saya katakan, kita tak pernah minta agama. Tak pernah minta. Tapi disebabkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah nak berikan kita ni keselamatan. Allah beri kita agama. Allah beri kita agama yang dikatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang aku redha di sisiku agama Islam. Bila kita kata Islam, yang dikatakan salimna ataupun selamat. Selamat atas apa? Selamat dengan sebab atas takwa. Takwa ni atas apa? Takwa ni atas menurut segala perintah dan aku tinggalkan larangan. Dua kali Allah suruh kita buat. Bila mana kita nanti kembali, Allah tidak tengok harta kita yang banyak. Bila kita kembali kepada Allah, Allah tidak tanya pasal anak kita. Sebab masa itu nafsi-nafsi. Kalau kita nampak bapak kita kena pijak pun kita buat tak tahu. Mak kena pijak pun kita buat tak tahu. Waktu yang di dalam keadaan huru-hara hari kiamat, orang yang dirahmati, orang yang maknanya tadi senantiasa dia dengan
dengan Allah SWT. Nak erti katakan dalam erti kata lain, dalam apa yang Allah suruh kita, kita katakan ketaatan. Sebab itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya dikatakan kesabaran orang Islam ataupun dikatakan manusia ni atas 4 perkara. Yang pertama, sabar atas pukulan yang pertama. Yang kedua, sabar atas apa yang difardukan ke atas kamu. Yang ketiga, sabar di atas segala larangan Allah SWT. Yang keempat, sabar di atas segala musibah dan ujian Allah SWT. Ini 4 kesabaran yang dikatakan oleh Rasulullah SAW hendak menguji keimanan kamu ni pada 4 perkara. Sabar dengan pukulan pertama. Kadang-kadang kita tegur orang, kita suruh dia solat, dia kata, dia kata, kubur masing-masing, engkau aku. Kita jawab lagi kan, sebab solat ni ada macam kalau kita beritahu solat ni solat kita kena lakukan sebab solat ni adalah ketaatan. Kita dimarah kita. Lama-lama kelamaan ni ditolak. Itu sabar pada pukulan pertama. Jangan balas apa-apa lagi. Kalau dia tolak ni kita pun terus buka kamar siang. Jadi sabar dulu. Itu disuruh kita sabar. Sebab kalau kita tengok Rasulullah SAW dibaling dengan batu oleh penduduk Taif waktu itu, ketika dia nak menyampaikan risalah tauhid. Baling dengan batu sampai berdarah, sampaikan tubuh badan dia sampai penuh dengan darah. Waktu tu dia masih sabar lagi. Padahal mereka dah datang kita tanya ke dia, ya Rasulullah, engkau arahkan kami untuk angkat 2 bukit Taif ni, akan kami terangkuk kan? Rasulullah kata sabar. Tak apa biarkan, sebab mereka ni tak tahu apa-apa lagi, tak dapat Islam lagi masa. Kalau kita angkat terus, aku tak mahu tengok pun, mentang terus. Tapi sebab ni kita sabar dulu. Itu tengok, ialah macam Rasulullah SAW. Dia apa dikatakan tauladan yang baik daripada dia, sebab dia ni apa ni tadi, akhlak dia tu adalah akhlak Al-Quran. Jadi kalau macam kita nak ikut pun, kalau kata macam dikatakan sabar atas pukulan pertama ni, kalau kita macam orang cemuh kita, orang tak suka dengan Islam ni, macam-macam ada dia buat. Kita suruh dia bukan suruh apa, suruh solat. Tapi kita mana tadi dalam keadaan kita ada, orang cemuh kita balik lah. Akhirnya dia kata gitu, kubur aku. Tapi kalau orang jawab, tanya begitu-gitu, kita nak jawab macam mana? Kubur aku. Maknanya waktu tu dia kata hal masing-masing tau. Tapi kita jawab, kalau orang jawab begitu, kita nak jawab macam mana? Betul kubur aku takut masa aku meninggal, engkau sebelah. Kubur engkau sebelah aku. Engkau puas kena hentam, aku nak tidur tak boleh. Dijawab lawyer bubur kita lawyer bubur balik. Kubur engkau berasak. Orang nak tidur dalam aman. Kubur aku berasa asap dia sampai sebelah aku. Kacau. Kalau lawyer buruk itu kan. Sebab tu solat ni, kalau kita tengok pada kesabaran yang kedua tadi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sabar atas apa yang difardukan ke atas kamu. Mukmin ni, dia tidak macam orang yang dikatakan mukmin ataupun muslim yang asi, muslim yang ada buat dosa. Mukmin ni, dia akan nampak satu perkara tu, maknanya tadi nak datang ni dosa ni, dia akan diberi peringatan dulu ataupun dalilah daripada Allah SWT dengan sebab amal dia. Tapi bukan dia bergantung dengan amal tu, dia bergantung sungguh dengan Allah. Kita buat sembahyang ni, kita lakukan solat ni atas ketaatan, bukan disuruh kita bergantung dengan amal yang kita lakukan tu.
pahala, kebaikan, solat, puasa, makhluk. Yang kita bergantung dengan amal tu, dia tidak akan jadi apa-apa. Sebab bila mana kamu sakit, kamu nak bergantung dengan amal, kamu tak buat tau. Ataupun kamu dikatakan bergantung dengan amal ni, orang yang melihat alam ni ada tiga jenis. Dia melihat alam ni, orang yang pertama, dia melihat alam tetapi dia tidak dapat melihat kebesaran dan keagungan Allah SWT. Orang yang kedua, dia melihat Allah, dia melihat alam ni, dia akan nampak kehebatan Allah SWT. Dia nampak kebesaran dan keagungan Allah SWT. Golongan yang ketiga, dia melihat alam ni, lepas pada tu baru dia ingat, dia nampakkan kehebatan dan kebesaran Allah SWT. Dan lepas pada dia nampak tu baru dia ingat. Kita yang mana? Yang mula-mula melihat alam tapi kita tidak dapat melihat Tuhan. Kong kali kong ni tak boleh makan. Kalau dia Islam sungguh, dia akan lihat alam ni adalah maknanya tadi ciptaan Allah SWT. Bukanlah tak ada Allah berikan maknanya tadi cahaya. Alam ni gelap. Tengok sekarang gelap. Allah ambil cahaya matahari, tapi dia tidak nampak terbit matahari ni, tengoklah matahari ni atas kebesaran dan keagungan Allah. Dia tidak nampak alam ni sebagai maknanya tadi benda yang jadi makhluk kepada Allah SWT. Apa yang ada di antara langit dengan bumi, semua makhluk. Semua makhluk. Syurga, neraka pun makhluk juga. Tapi bila dia beramal, dia hendakkan syurga. Maknanya dia beramal, dia solat tadi hendakkan makhluk, hendakkan syurga. Itu orang yang bergantung dengan amal. Golongan yang kedua pun gitu juga. Dia bergantung dengan amal. Dia berzikir ataupun dia maknanya tadi apa, masuk tarekat dan sebagainya. Untuk apa? Untuk membuka pintu-pintu rahsia yang halus, yang sir, yang tersembunyi. Orang nampak dengan mata dua kepala, dia boleh tengok dengan ainul basirah. Itu kelebihan golongan kedua. Tapi golongan ini nampak Allah. Kalau dia masih bergantung dengan amal, sebab dia nak membuka segala sir dan rahsia ini, maknanya dia bergantung dengan makhluk lagi kan. Orang yang ketiga yang dipanggil Al-Arifin ataupun dikatakan Muhibbin. Al-Arifin, dia tidak lihat dia yang melakukan segala sesuatu ni, melainkan semua adalah Allah SWT. La haula wala quwwata illa billah. Bukan sekadar dia kata, dia merasakan diri dia sungguh dalam keadaan apa hal yang dilakukan, semuanya atas Allah SWT, bukan dia. Ni contoh orang yang pertama yang saya katakan tadi ni, golongan yang berpegang dengan amal. Seolah-olah dia bila buat kerja ataupun melakukan solat ni sebab nakkan syurga. Betul? Betul tak betul? Tapi jangan apa ni, jangan salah faham. Bila kita maknanya tadi melakukan amal ni, kita nakkan syurga Allah, bermakna aku dah buat kerja, ya Allah, mana upah aku? Boleh faham? Boleh faham ni? Setakat tu boleh faham. Golongan yang kedua sama dengan golongan yang pertama ni, tapi dia minta lebih besar daripada itu. Maknanya dia nak minta rahsia halus Allah SWT. Apa yang terjadi? Kalau maknanya tadi kalau katakan satu kejadian tu, dia nampak, kemudian baru dia nampak Allah. Itu tadi golongan yang dikatakan orang yang melihat alam ni, dia ada tiga golongan. Golongan yang pertama, dia melihat alam tetapi dia tidak nampak kehebatan dan keagungan Allah SWT. Golongan yang kedua, dia nampak alam ni, dia nampak dia apa benda mau pokok ke apa benda, dia akan melihat kebesaran dan keagungan Allah SWT. Golongan yang ketiga, golongan yang melihat alam ini dalam keadaan dia dah nampak dah alam ni, baru dia tengok, oh, yang ini kebesaran Allah SWT. Masih okey lagi tak? Kita yang mana? Kalau nak katakan kita lihat alam ni, kita nampakkan Allah, kita nampakkan kebesaran Allah, pun kadang-kadang terlepas juga kan? Betul tak? Macam mana terlepas? Sebab tu kita golongan yang ketiga tu dah berlaku, dah nampak alam ni, dah lama lepas tu, oh baru kita tengok, oh ni, yang ni, ini Allah, ini semua kerja Allah. Baru pula kita ingat pula. Contoh macam tu, kita makan nasi, makan patut bismillah dulu.
Tengah-tengah makan baru ingat, astagfirullahaladzim, doa makan terlupa. Biasa gitu tak? Biasa tak? Biasa, jangan tipu aku. Dia biasa gitu. Sebab dia nampak alam ni, dia tidak nampak dulu Allah. Kemudian baru dia terasa. Lepas tengah makan, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, awal tu wal akhir. Kan doa dia gitu kan? Baru dia ingat. Tapi kalau orang yang melihat alam, dia nampak akan kebesaran Allah SWT. Apa-apa hal Allah dulu. Sebab dia tidak mampu untuk buat apa-apa. Dia faham sungguh apa yang hari itu saya katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala apa pujian ke, segala kemewahan ke, segala apa, semua datang daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kekayaan ke, kesenangan ke, apa, bersyukur kamu kepada Allah, kembali balik kepada Allah. Musibah, kembali balik kepada Allah. Apa mampu kita buat? Mampu halal? Tak mampu kan? Tapi kita tengok benda ni, macam golongan yang dikatakan kedua ni, dia hendak, maknanya tadi dia berzikir itu hendak membuka pintu-pintu rahsia Allah. Dia nak tengok sebalik rahmat kejadian apa yang Allah Ta'ala jadikan. Dia nak tengok benda gitu supaya dia boleh faham. Contoh macam banjir baru ni berlaku. Tak. Dia nampak musibah, kita nampak musibah, tapi pada dia nampak ada rahmat. Wallahualam tak tahu. Tapi dia boleh tahu. Ni golongan yang berzikir ataupun dia beramal, dia nakkan apa keputusan daripada Allah tu, dia boleh lihat. Ini golongan kedua. Golongan yang ketiga, dia terus nampak Allah. Start motor tak mau start, nak datang suruh ni kejap ni, tak mau start. Dia terus stand motor. Subhanallah. Terus jalan kaki. Ada rahmat tak jalan kaki? Ya. Aku berburu daripada rumah, gugur satu dosa, naik satu darjat. Dia nampak begitu. Tapi kalau orang yang tak nampak Allah, makin lama tak mampu. Oh, celaka tu, motor ni masa ni pula tak boleh start kan? Oh, habis semua panggil anak dia kan? Panggil anak dia semua, main sini. Ni pasal motor aku tak boleh start. Ni tadi mu main tadi kan? Apa berusik? Anak aku pula kabur, tengok tension bapak aku ni mengamuk pula. Tak apa. Tapi dia tak nampak kebesaran Allah SWT. Ada rahmat sebab motor tu tak boleh start. Bukan sebab dia tadi oh tak boleh start, tak payah sebenarnya kat rumah. Tak payah datang sikit. Kok gitu. Betul gitu kan? Selalunya gitu lah. Butuh hasil langsung kan? Tapi dia tak nampak. Di sebalik motor tu tak boleh start. Ada kemungkinan dia hari ni dah terlewat dari masjid ke, dia bawa laju pung sampai Sempang pung di situ. Dia tahu tak? Tak tahu. Tapi ada sebab motor tu Allah tak bagi start. Tapi sebab tu dia tak boleh start kan? Subhanallah. Tak boleh jalan kaki. Tak tahu. Tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi kita sebab tidak nampak akan kebesaran Allah. Habis semua makin mau, tak boleh tahu. Oh, motor ni suruh ganti baru ni, nak kena GST lepas ni ganti pula. Semua sebut lah semua. Tak usah pasal GST lama lagi sikit. Semua masuk. Tapi tu katakan, benda yang mana kita bila nampak dirahmati Muslim ini, bukan dia dicampakkan kepada hawa nafsu. Kita nak solat, waktu tu kita nampak tak yang diri kita ni dicampakkan kepada hawa nafsu? Ataupun kita memang nampak ini adalah kurnia daripada Allah SWT. Sebab orang yang nak solat ni, dia akan nampak waktu ni kebesaran dan keagungan Allah SWT sebelum dia nak angkat takbiratul ihram. Yang mana satu? Kita perasan tak kita dicampakkan kepada hawa nafsu ke, ataupun kita dicampakkan kepada keredaan Allah SWT? Macam mana kita nak tahu yang kita ni dicampakkan kepada hawa nafsu? Umpama seekor burung ni, dia nampak makanan yang ada dekat dalam sangkar tu, walaupun dia sebenarnya berada bebas di luar sangkar. Sedangkan sangkar tu adalah perangkap. Dia nampak makanan dalam sangkar tu sehinggakan dia lupa tentang sangkar yang nak merangkap dia ni. Lalu dia tu nampak pada makanan tu, dia pergi makan benda tu. Lalu akhirnya terkunci pintu
sangkar ni, duduk dia dalam tu, walaupun dia dapat makan tu. Boleh faham? Tak faham? Susah juga. Kalau kita solat, kita nampak akan dunia, tapi kita terekam ke dunia tu, kita jadi macam burung tu, kita akan duduk dalam perangkap hawa nafsu. Tapi kalau kita nampak kehebatan Allah, kita akan bebas dalam dikatakan duduk dalam penjara Allah, bukan duduk dalam penjara hawa nafsu. Kalau kita nampak keinginan tentang dunia waktu kita nak solat, waktu tu sebenarnya Allah campak kita dah pada hawa nafsu. Sebab tu dalam solat kita bawa semua. Dalam solat pergi bersawalah. Pergi bersawalah, tengok jagung rebus, nampak semua berasap lagi jagung tu. Ataupun dia solat, besok dia nak pergi kenduri. Kenduri kahwin ada 4. Nak solat isyak kan, dia memikir macam rumah Memik pergi satu, rumah Minah pergi nombor 2, rumah Polis nombor 3, rumah Pasu nombor 4. Solat dia 4 rakaat. Habis semua kenduri 4 dalam kenduri, dalam solat isyak 4 kenduri semua masuk tu. Tak, macam ni. Sebab kita tidak nampak kebesaran dan keagungan Allah SWT. Waktu tu Allah campak kita pada hawa nafsu. Sebab kita berkehendak sungguh dengan dunia. Macam mana kita nak dekatkan diri dengan Allah kalau mata kita ni, penglihatan kita ni, kita lihat pada benda yang kiamat. Kita tak nampak pada kebesaran dan keagungan Allah. Yang kita nampak semuanya penuh dengan hawa nafsu. Macam mana kita nak dekatkan diri dengan Allah sedangkan telinga kita ni tidak mahu dengar kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Kita suka dengar cela dan umpatan. Benda yang jadi fitnah, juga suka lah. Kita suka jaja benda. Sedangkan kita tidak nampak aib diri kita yang kita nampak aib orang. Nanti besok Allah bukakan aib kita di akhirat. Sampaikan kita angkat tangan, cukup ya Allah, cukup. Aku lebih rela terjun dalam neraka-Mu daripada Kau buka aib aku. Mau begitu kan? Kita kena tengok aib diri kita ni, jangan kita tengok aib orang. Kita sendiri dalam keadaan solat pun tak betul lagi. Banyak benda yang tak betul, banyak benda yang kita nak buat. Dan kalau kata berkait dengan solat ni, sebenarnya banyak yang kita tak tahu. Kalau kita tengok benda yang maknanya tadi dalam solat ni, tentang macam mana maknanya tadi kalau imam ni batal, macam mana nak ganti. Kalau kata macam imam ni salah rakaat dia, daripada 4 pergi 5, imam berhenti ke, imam terus ke, makmum kat belakang nak buat macam mana? Itu masalah antara imam dengan makmum. Sembahyang ni bukan oleh main berhenti ya. Kalau kata dia imam tadi dah terlupa 3 ke 4, imam buat mana imam? Tu 3 ke 4. Kalau imam tak, contoh. Kata contoh 3 imam ambil 3. Ambil 3 ke 4, 3 dia ambil 3. Bukan duduk tasyahud akhir. Itu makmum. Kalau imam kata contoh rakaat keempat sepatutnya duduk tasyahud akhir kan? Betul kan? Okey. Dia pun terfikir, ni 3 ke 4, bukan 3. Imam pun ambil 4. Sebab makmum lagi keluar aku. Boleh faham? Bila dia duduk 4, makmum tak tegur lah. Makmum tak tegur lah. Tak ada kata subhanallah. Sebab kalau makmum ada juga yang tak sedar. Daripada awal tadi tu lah dia rakaat pertama, Tok Mek tau.
Rakaat kedua gimana minah kan? Biji kenduri kahwin mahal. Dia pun lupa makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pernah buat bagi dia. Allah pernah bagi Rasulullah, tapi bukan Rasulullah lalai. Sebab nak mengajar makmum supaya faham tentang sujud sahwi. Nak adil tentang sujud sahwi. Rasulullah SAW solat Zuhur, naik 5 rakaat. Lepas Rasulullah beri salam, makmum di belakang tu, ya Rasulullah, adakah rakaat sudah bertambah? Rasulullah tak cakap banyak. Rasulullah tu pusing. Anggap tak habis, di bawah kan. Waktu dia duduk, macam duduk tadi dia mulut dia, sebab tu bila lepas dia semayang, imam ni dia sebenarnya dia kena pusing menghadap makmum. Bukan dia berzikir terus pandang sana, buat tak tahu. Dia kena menghadap makmum, sebab makmum akan tegur kalau dia ada salah. Tanya imam, tadi kita kata subhanallah. Kalau kita sekarang ni kita kata subhanallah. Zaman dulu sahabat-sahabat tak kata subhanallah, sebab khawatir kata dia orang kata kok tertambah ulang rakaat. Rasulullah solat Zuhur waktu tu 5 rakaat. Bila dia pusing, sahabat tanya, ya Rasulullah, bertambahkah rakaat dalam solat Zuhur? Dalam solat tadi bertambah ke rakaat? Rasulullah tak payah cakap. Rasulullah pusing, duduk dalam keadaan duduk tawaruk tadi. Kemudian dia terus sujud sahwi. Sujud sahwi, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud sahwi, lepas tu terus beri salam. Tak apa, walaupun dah selesai. Ada satu keadaan Rasulullah SAW solat Zuhur juga, tapi Rasulullah solat 2 rakaat je, lepas tu terus beri salam. Rasulullah dah berjalan dah, sahabat kejar, ya Rasulullah, kau jamak ke solat ni? Kasar kan? Rasulullah patah ni, tambah lagi. Lepas tu sujud sahwi. Banyak keadaan, bukan sebab Rasulullah lalai. Jauh sekali dia daripada kata dikatakan cela gitu. Tapi sebab Allah datangkan pandangan tadi kepada Rasulullah, supaya dia boleh sampaikan kepada pada sahabat macam mana nak buat sujud sahwi. Sujud sahwi ni jangan kita fikirkan. Sujud sahwi sebenarnya adalah hadiah daripada Allah bagi makmum. Hadiah daripada Allah. Kenapa? Sebab imam di atas lalai dia, atas lalai dia kena buat sujud sahwi. Tapi makmum sebagai hadiah, kenapa? Tambah lagi pada sujud. Jangan buat makmum dalam hati tengok, lantak dia, dia yang salah, biar dia seorang sujud sahwi. Kalau makmum tak ikut imam sujud sahwi, batal solat dia. Batal solat dia waktu tu. Sebab sujud sahwi dalam solat dia kan terlupa. Luar solat orang ada. Kita orang tak bawa lah ustaz sujud sahwi. Ada? Ada. Ini tak ada. Jadi benda tu sebab tu dikatakan kurnia Allah SWT. Maka dalam solat ini imam buat, kita kena ikut. Jangan kita rasa aku tak salah kan. Tak ada siapa rasa itu payah. Batal dia sebenarnya dalam keadaan. Sebab benda-benda itu pun ada dalam hadis Rasulullah SAW. Supaya apa? Kita nak belajar hadis pun tak ada belajar habis lah. Dengar pun sikit-sikit gitu. Tapi bila maknanya tadi kita tengok balik, sebenarnya banyak perkara yang kita tidak tahu tentang solat ni. Bila digali balik dengan kita lama. Dalam kitab macam ni, kitab Minhatul Musallin, kita lama. Dia bukan berkisah tentang solat. Tapi bila di akhir kitab ni nanti dia akan tengok antara umarak dengan ulama. Kena dalam bersaing macam mana. Semua ya. Sebab kitab dulu kitab lama. Ulama dulu dengan umarak. Dia dulu tak apa. Umarak belajar dengan ulama. Ulama dipanggil datang ke istana untuk belajar. Tu tengok dulu. Tak ada apa takut. Sekarang ni payah. Tapi tunggu dulu apa. Maknanya bila kita ni dalam keadaan dikatakan
muslimin yang dirahmati, bermakna kita ada dalam penjara Allah SWT. Dalam penjara Allah ini, Allah suruh kita pada ketaatan, Allah suruh kita kepada larangan kemaksiatan. Apa juga ayat tadi dikatakan kesabaran atas segala larangan Allah. Sebab dalam penjara Allah ni, kita cuma boleh tengok je orang lain maknanya tadi lakukan dosa, buat dosa, minum arak ke apa benda, walaupun dia mengaku di Islam. Dia boleh main judi walaupun dia mengaku di Islam. Tidak ada iman orang yang mengaku di Islam waktu dia nak pergi main judi tu, melainkan Allah angkat iman dia. Kalau dia beriman betul, dia ingat benda tu ini salah, patah balik Allah. Tapi waktu nak buat maksiat, mana ingat? Kalau betul dia orang yang betul-betul taat kepada Allah, ini kan dia berpegang kepada Allah, bukan berpegang kepada amal dia. Tak sangka pun dengan amal. Orang yang berpegang kepada amal ni, contoh orang yang berpegang kepada pekerjaan, senang cerita. Amal ni pekerjaan lah. Amal. Orang yang berpegang kepada pekerjaan, dia orang yang ada pangkat kebesaran dan sebagainya, dia mesti ada kelulusan yang tinggi, betul tak? Dia bangga dengan sebab ada PhD, mungkin master ke apa benda ke. Kemudian dia dapat kerja yang bagus-bagus. Dia bangga dengan sijil yang dia ada. Boleh pakai gitu. Kita katakan dengan sebab pangkat dan kebesaran dia, dengan sebab sijil dia itu, dengan sebab kelulusan yang dia ada. Baik, ada PhD, ada master, Allah bagi jam, stroke kepada otak, laku tak sijil? Laku? Laku juga lah. Time stroke tu pergi minta kerja, jalan gini. Boleh? Laku? Atau kata berpegang dengan. Sebab tu kita kata Allah sama, gantung terus, harap dengan Allah. Bukan ada apa lagi, tak ada apa. Tak ada apa sembahyang, kita dengan Allah je kan. Tapi kalau kata mukmin, sebab tu dia duduk dalam penjara. Masih dia bebas daripada penjara mukmin ni. Masih dia meninggal. Tapi sebab dia gembira waktu tu dia akan bertemu dengan kekasih. Orang bebas daripada penjara, macam mana? Tak sama. Silap. Aku boleh cakap kat penjara Kajang, tak ngapa kan? Ini bukan penjara Kajang. Kalau ceramah kat penjara tak apa. Orang yang kena tangkap, bila kita kata dia bebas, mesti disuruh kan? Tapi kalau aku cakap dengan depan korang marah aku balik. Bukan banduan kita orang ni kan? Itu tersalah tempat. Tapi banduan Allah SWT. Faham? Banduan Allah ini kita jadi orang Muslim, mukmin, bukan Muslim, mukmin. Sebab Muslim ni ada Muslim yang asli, dia boleh berbuat dosa lagi walaupun dia mengaku di Islam, di sembahyang dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama dia boleh buat lagi perkara-perkara yang dikatakan kemungkaran dan sebagainya. Sebab kita dikatakan disuruh, dikatakan amal ma'ruf nahi munkar, menegakkan kepada kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Bila dia cegah kepada kemungkaran, baru betul dikatakan dia ni tadi ni, dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Muhammad dikatakan Allah beritahu kepada Rasulullah SAW, kuntum khaira ummatin, umat engkau ni umat yang terbaik sekali. Umat yang terbaik. Disuruh kita ni, kita buat perkara yang dikatakan ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kamu cegah kepada kemungkaran, dan kemudian wa tu'minuna billah, kamu taat sungguh kepada Allah. Patut ada dua tadi kan? Aku taat pada perintahmu, aku tinggalkan laranganmu. Ini yang disuruh kita sabar. Sabar atas kefarduan, sabar atas larangan Allah SWT. Kalau kita balik besok kepada Allah, tak ada benda ni. Tak ada maknanya tadi yang kita nak lakukan atas taat pada perintah. Dan kita pula maknanya tadi sapu segala apa larangan Allah. Maknanya Allah tak ambil kira benda kamu kaya ke dulu hidup dekat atas dunia. Atau ayat yang mula tadi saya bacakan, yang dikatakan yaumala yanfa'una wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari mana kamu kembali kepada Allah, Allah tidak kira dulu kamu kaya ke, Allah kamu dulu punya anak yang ramai ke, tapi Allah kira
qalbin salim, hati yang sejahtera kepada Allah SWT. Nak datangkan itu tadi macam mana? Apa ya? Golongan yang dikatakan aku tidak lihat aku yang melakukan amal, melainkan semuanya datang daripada Allah SWT. Itu yang kata la haula wala quwwata illa billah. Contoh lah, kita ni ada, kita sebagai bapa, anak kita ada tiga orang lelaki ni. Yang pertama tadi kita suruh buat kerja ni, tolong buat kerja ni, nanti aku bagi upah. Anak yang pertama kata aku nak bersikap. Anak yang kedua besar sikit, aku nak motosikal. Anak yang ketiga dia tak minta apa-apa, tapi dia buat juga. Sama pekerjaan yang dia buat oleh abang dia tadi ni, yang nak minta basikal, yang nak minta motosikal, pekerjaannya sama juga dia buat. Tapi bila yang ketiga ni tidak minta apa-apa, buat benda sama, bapak dia bagi tak dia? Bagi. Walaupun dia tak minta. Sebab dapat abang dia dapat, yang nombor satu minta dapat, nombor dua minta dapat, yang ketiga tak minta, tapi dia buat kerja sama, dapat. Sebab dia punya kan, bapak punya hak. Bapak nak bagi, kita bagi hak dia. Boleh faham? Tak boleh faham orang, tak boleh nampak. Allah suruh orang melakukan ketaatan semua. Yang pertama tadi, ya Allah ya Tuhan aku minta syurga. Yang kedua ni minta lagi besar dia tu. Yang pertama tadi, ya Allah aku mohon kepadamu agar kau kurniakan aku syurga-Mu. Walaupun syurga ni di pinggir-pinggir syurga ya. Janji masuk syurga. Orang gini, yang minta basikal. Yang minta kedua, aku minta istana ya Allah. Aku minta istana, aku nak minta syurga Firdaus ke benda tu. Minta yang besar. Yang ketiga dia tak minta apa, tapi buat kerja sama. Lama bapak bagi. Bapak bagi, doa dia kan? Tak bagi. Jadi benda tu, hak syurga ke neraka ke, benda ni tadi tu saya kata ni makhluk. Hak Allah. Orang yang nampak dalam dunia ni, dia nampak akan dunia ni, tapi dia nampak kebesaran Allah. Itu yang ketiga. Pada dia tak ada apa nak minta. Semua ni atas kurnia Allah SWT. Walaupun kita boleh dikatakan menggantung harap kepada Allah, Allah suruh minta. Ya, macam tadi bapak tanya, kau buat kerja ni, nanti aku bagi dia. Minta, dia minta basikal. Yang kedua minta motosikal. Yang ketiga tak minta apa-apa. Tapi semata-mata dia buat je kerja. Bagi tak? Kita buat je sembahyang, ketaatan kita buat je. Syurga ke neraka ke, hak Allah. Allah bagi tak? Kalau kita dah buat ikut cara baik, dia katakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muslimin. Berbuat baiklah kamu sebab aku kasih juga orang berbuat baik. Buat baik atas ketaatan. Buat baik, Allah bagi. Bagi apa? Tak pernah bagi. Tak kira kan? Jangan masuk neraka dah. Bagi buat dia. Bukan sebab kita minta. Kalau kita bergantung dengan amal, kita bergantung dengan benda yang perkara yang ini jadi makhluk, kita minta dengan makhluk. Kita minta ada makhluk, faham? Syurga makhluk lah. Makhluk. Kita berharap kepada makhluk. Sedangkan makhluk tu Allah. Sebab tu tackle. Kita nak kau anak dara ni kau. Kita tackle dia, kita tak kenal mak bapak dia. Lama lepas tu kita pakat ada orang, kita nak ambil dia ni jadi isteri kita. Pergi jumpa mak bapak dia tu, pergi minta gitu. Mak bapak kata aku kenal mu tak. Tahu-tahu datang kau kata aku kenal, kau nak kenal nak kau anak dara aku. Bagi tu. Bagi juga. Bagi. Korang semua belum kahwin kau. Tak ada anak perempuan. Itu. Bagi tahu lah. Nanti dulu kan, aku kenal mu je duk. Tangguh dulu. Tapi bila kenal dulu mak bapak dia,
Kita kena buat baik dengan mak bapak dia kan, tengok lama-lama. Kita pun kena juga dengan anak dara ni, anak perempuan dia ni. Lama-lama kita beritahu ke mak bapak dia, saya ni nak ambil anak pakcik ni supaya jadi isteri saya. Pakcik dah kena kita kan, mak bapak dia kena. Bagi tak? Bagi kan? Tak lagi orang. Tak lagi aku buat lagi. Mesti dia bagi sebab dia nak tengok dia ni baik. Lepas tu tengok dia minta dia mana tadi ikhlas nak kat ni. Bagi tak? Bagi. Saya silap. Kita tanya pula berapa anggaran untuk sakit ke? Bagi yang simple-simple dah. Lama senang. Macam tu juga kita dengan Allah. Kenal dia dulu. Apa-apa berhubung dulu dengan dia, kemudian baru nak ke syurga ni. Syurga ni milik dia. Anak dara ni milik bapak pakcik tu. Kita ke dia dulu. Kenal dulu dengan mak bapak. Kenal dulu dengan bapak dia. Baru lepas tu cakap ke bapak dia, aku ni nak ambil anak dara ni jadi isteri aku dia. Lama berapa antara kita tanya tu, mana lah? Dia dah kenal dulu kan? Tahu. Dia pun tak tahu kisah, tak kisah. Buat sikit-sikit tu. Dah. Alhamdulillah. Bagi ya. Tapi kenal dulu kan? Ini untuk yang tu dulu. Aku nak suruh gantung apa dulu? Tak gantung harap dengan Allah. Sebab tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa pun semua datang daripada Allah. Kita yang tak nampak. Inna salata imanuddin wa jallu mabani islam al-khamsi ba'da syahadatain wa ma halluha min ad-dini mahallur rasi min al-jasad fakama annahu la hayati liman la ra'sa lahu fakadhalika la dina liman la salata lahu kadhalika warada fil akhbar. Kata pengarang kitab, sesungguhnya sembahyang itu adalah tiang agama. Dia merupakan rukun Islam yang besar selepas mengucap 2 kalimah syahadat. Kedudukan dalam agama sebagai kepala bagi tubuh badan. Sebagaimana orang yang tidak berkepala tidak dapat hidup, demikian juga orang yang tidak sembahyang dikira tidak ada agama. Allah. Dan kasar bunyi ini. Kalau ikutkan orang yang tak solat ni, kita di belakang dia tak habis kat dia 4 kali. Boleh faham? Sebab dia tak ada kepala. Mati. Orang yang berjalan sebenarnya dalam kehidupan ni tidak ada kepala. Tubuh badan dia berjalan. Umpamanya macam itu dikatakan maknanya tadi, solat ni kedudukannya dalam agama sebagai kepala bagi tubuh badan. Mana kalau tak buat solat ni, mana tubuh badan tu tak ada kepala. Habis semua langgar kan. Kalau dia di kepala, dia nampak ni duri ni jangan jauh, ini ada lubang pergi tempat kan. Kalau tak ada kepala, habis semua sapu. Dinding pun langgar, dapur lepas tu duri pun piyuk semua. Sebab tak nampak kan. Berjalan dia hidup orang tak ada kepala. Kalau kita kata hantu sekarang, terus kalau dia berjalan tak ada kepala, hantu tak? Hantu kan? Tu bukan tak sembahyang ni hantu. No? Betul tak? Takut-takut boleh cakap. Sebab maknanya kamu bila tidak berhubung dengan Allah, nak berhubung dengan siapa? Itu bunyi bahasa kasar dia kan. Nanti kalau tak sembahyang ni hantu. Tahu? Orang yang tak sembahyang, waktu dia menghadapi sakaratul maut, malaikat yang datang pun muka pun mengerikan. Sebab nak bagi ancaman takut dia masa itu. Sebab dia muka lupa, takut semua. Kemudian
malaikat yang datang, orang tak solat sama dengan roh orang yang kafir, disambut dia oleh malaikat hafazah dalam keadaan kain yang berbau busuk, nak sambut roh dia. Kemudian malaikat hafazah bawa naik ke atas sampai ke langit pertama, habis semua. Malaikat kata tak lagi masa, lalu dicampakkan kembali ke bawah. Roh yang tidak diterima oleh Allah SWT, Allah campak ke bawah. Orang yang dikatakan mendustakan dan orang yang dikatakan istakbar, Allah sebut dalam suratul A'raf, allazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anta la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fil samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sadaqallahul azim. Alladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha, orang-orang yang menyombongkan diri, mendustakan ayat-ayat aku. Istakbaru, sombong. Kazzaba, dusta. Alladzina kazzabu bi ayatina, orang yang mendustakan ayat. Mendustakan ayat Allah ini, maknanya tadi dia pusingkan kenyataan ataupun ayat Allah ini pada ikut hawa nafsu. Mendustakan ayat Allah. Allah kata aqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'ar rakin. Aqimus salat, dirikanlah kamu solat. Dia pusing solat, dia Allah sebut. Mana dia kata solat subuh, solat isyak? Allah kata aqimus salat, dirikanlah kamu solat sembahyang. Wa atuz zakat, keluarkanlah zakat. Semua rukun dia nampak, tapi tak ada sebut pun. Sebenarnya sebut kan? Jangan berkata, betul kok ni kan? Betul. Jangan kan? Kau tunggu aku cakap begini, semua betul. Yang ni betul pula kan? Jadi payung. Bila Al-Quran tidak sebut, cari dalam hadis ya. Baru kata 4 perkara yang dikatakan berdiri atas tonjak Islam kan? Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Tengok balik di situ. Tak ada dalam Quran, memang tak ada. Dalam hadis ada. Waktu ni sembahyang, Jibril ajar, turun Jibril ajar Rasulullah SAW. Ni masuk waktu zuhur. Minggu depan datang pula waktu awal dia datang. Dia datang waktu akhir zuhur. Ini waktu zuhur dah masuk ke nak akhir dah. Waktu asar pun Jibril datang ajar Rasulullah pada waktu yang akhir. Minggu yang awal dia ajar waktu yang awal. Maksudnya itu sempadan waktu. Kita tengok semua betul. Bukan sekarang kalau ikut Quran, dia betul. Diri kalau kamu solat, diri kan. Ini jenis macam apa orang kata, ayat Quran dia ada mutasyabihah, ada tersinggung daripada maksud ayat, bukan teori ayat itu. Tapi kalau kata ayat yang tadi, allazina kazzabu bi ayatina, itu ayat itu tak ada singgung. Tak ada singgungnya. Memang tak ada singgung. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, istakbaru anha la tufatahu lahum abwabus sama, amalan mereka tidak akan diangkat ke langit. Roh pun tak lepas. Wala yadkhuluna jannah, tak masuk syurga. Kalau tak lepas ke langit, bumi tema. Bumi tak kemur, duduklah di antara langit dan bumi sampai kiamat, dikudakan di syaitan. Jadi hamba pada syaitan. Jadi macam iblis apa dia panggil, Persih. Nama pun lupa kan, Persih, Pulung, Amrul, hantu kat lima balik rumah. Boleh begitu. Sebab baru ni ada satu kawan saya ni, dia balik kampung di Johor. Pakcik dia tu driver taksi, balik malam
sampai pada satu tempat di Parit Sulung. Dia sampai saya nak masuk kampung. Dia tengok sini belakang ada orang, tapi kepala babi. Kepala babi. Dia duduk. Dia nampak sendiri. Padahal nak tengok dah. Tapi dia rasakan perjalanan nak sampai ke rumah dia tu jauh semua. Dalam perjalanan dia nak sampai ke rumah tu, dia akan menempuh satu kawasan kuil Hindu ataupun Cina.